dalam kitab Syairus Suluk. Dan sayugianya kata Syekh ni tadi, kata Syekh Qasim Al-Halabi, dan sayugianya sepatutnya bagi orang yang telah sampai kepada martabat ini martabat Muhammad ini kena mesti ada guru lah, ada Syekh. Syekh tu lah akan menentukan bahawa ia membanyakkan zikir hu, kan, hu, zikir banyak zikir hu, huruf ha dengan waw. Hu tu maksud dia Allah, hanya dia Allah, hanya dia Tuhan. Kan, mana ambil zikir hu ni? Dia kul huwallahu ahad. Katakanlah hu, dialah Allah yang esa, kan? Itulah hu tu dia Allah. Tapi orang sebenarnya kata, mana tak zikir hu ni? Itu suka tinggal lah, kan? Dia masing-masing ada ijtihadiah dia lah. Mana ada ijtihad dia. Dia tak ada zikir Nabi tak ajar. Mana dia tahu Nabi tak ajar? Kan? Kalau tahu guru saya, mana tahu Nabi tak ajar? Dan walaupun dalam kitab hadis apa semua, dia ada perbahasan, ada perincian. Kadang-kadang kadang-kadang ada di secara isyarat. Secara isyaratnya. Jadi ulama-ulama yang faham bahasa isyarat, dia fahamlah. Yang faham bahasa isyarat, mana Rasulullah suruh atau Allah perintah dalam Quran tu secara isyarat. Kan? Macam kita tengok isyarat kan. Sebelum kita nak faham bahasa isyarat tu, kita masuk kursus isyarat jalan raya. Isyarat jalan raya kan. Ada kursus tu. Kan? Kalau dia bulat, merah, ada putih, itu maknanya no entry, jangan masuk. Kan? Kalau line 2 jalan, ada 2 garisan, jangan potong. Line putus-putus, itu boleh motong. Tak ada, dia tulis ni. Dekat jalan tu kan. Dia tulis ni, 2 line ni, tak boleh potong. Kita isyarat, kita faham lah. Dulu ada jalan raya ni atas jalan kereta api. Kan? Jadi dia ada isyarat tu. Isyarat dulu, kalau saya dulu kecil ke bapak saya pergi daripada Jimah Baru pergi ke Seremban. Dulu jalan lama kan. Kena lalu Jimah Baru, keluarlah ke Jalan Senayan, dia keluar ke Bemban, keluar ke Mambau. Mambau dia ada satu kereta api, sayang kereta api. Kecil lah. Kereta api daripada Port Dickson. Pergi ke Seremban. Kereta api tu bawa barang. Bawa minyak. Dia tank. Jadi sebelum tu dia ada dah berapa meter tu, dia dah ada lambang lah. Di signboard kan. Tunjuk yang ni kereta api, nak ada pintu kereta api lah. Jadi orang yang sampai tu dia faham lah ni isyarat. Isyarat menunjukkan, isyarat boleh motong, isyarat ada selekor, isyarat sempang kanan, sempang kiri, itu bahasa isyarat. Tapi benda tu kena mengaji lah. Jadi bagi orang yang kadang-kadang tak ada disuruh secara zahir Quran atau hadis ni, tapi ada suruhan secara isyarat sahaja. Bahasa isyarat. Jadi kadang ulama zahiriah dia tak faham. Ulama zahir, dia kata tak ada ni, Rasulullah tak buat, Rasulullah tak suruh. Pasal dia tak memahami, kita kata dari segi bahasa isyarat. Kadang bahasa isyarat kan, gitu. Bapak kan tanya, Pak boleh buat tak? Dia buat. Nanti kita faham lah. Mana jangan buat. Dia reaksi muka. Itu kadang isyarat. Begitulah. Dia punya keindahan Quran dan hadis ni. Kan? Quran dan Quran. Batu Tok Guru kami kata, tafsir Quran ada 7 peringkat Quran dan hadis. Ada mengikut darjah nafsu. Orang amarah dia tafsir Quran hadis ikut amarah dia. Lawamah ikut lawamah dia. Mulhamah ikut mulhamah dia punya tafsir. Mutmainnah roda. Masing-masing ada level dia. Jadi tafsiran orang mutmainnah, takkan amarah lawamah nak faham, mulhamah nak faham. Dia kena orang mutmainnah punya level faham. Orang radiyah punya tafsiran, orang bawah pada dia tak faham. Orang mardiyah punya tafsiran tak serupa dengan orang kamil dan sebagainya. Fahamlah. Masing-masing ada dia punya dia punya tafsiran dia, pemahaman dia. Berapa kerat manusia yang faham sampai nafsu mardiyah kamil ni, tak ramai. Sebab tu banyak orang musuh kan dia. Sebab ramai yang tak sampai.
martabat mereka. Yang ramai mutmainah, tak ramai. Yang ramainya punarana. Okey. Jadi zikir hu. Kan hu. Ini kena ada guru lah. Jangan pandai-pandai kita nak buat ni, kita pun buat ni, ada guru lah. Ada guru yang membimbing, kan. Dan terkadang disebutnya dengan nafi, dengan la, dan isbat tetap, kan, iaitu lahu illahu. Lahu illahu. Dengan mat kalimah lafaz la, panjangkan la, dan waw, huruf waw pada hu, huruf ha dan waw, hu tu panjang. Lahu illahu. Itu, kan, pada lahu. Serta membanyakkan ia zikir itu, kerana tiada memberi bekas zikrullah itu melainkan dengan membanyakkan zikir yang jahar. Zikir yang suara kuat, serta dengan kuat, dia kata jahar dengan kuat, dan membanyakkan zikir khafi, zikir supaya sembunyilah dan tak kuat, supaya sampai ia kepada martabat nafsul mutmainnah. Jadi hu kuat, kan, hu itu mengantuk. Jadi orang yang baru-baru nak berzikir memang digalakkan zikir dengan suara kuat. Kan, macam kita nak semayang, kan kita berusolli. Usolli itu lafaz niat. Apa tujuan kita melafaz niat? Usolli fardal maghribi. Sedangkan itu kalau tak buat pun tak batal, boleh sunat. Kerana kata ulama untuk menolong hati sewaktu takbiratul ihram, kan, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita nak semayang, niat semayang waktu bila? Sewaktu kita melafazkan takbiratul ihram. Bila Allahu Akbar, kita dah fokus dah kepada semayang apa kita nak buat. Berapa rakaat dan sebagainya, kan. Okey. Itu hati. Niat tu benda hati. Disebabkan dibimbangi bagi orang-orang awam yang banyak serabut-serabut ni, maka ulama pun berijtihad, kan, berpandukan pada sebahagian hadis ke apa ke. Adalah kajian mereka tu. Susah nak cerita jalan, panjang pula saya baca kitab tasawuf. Nah, jadi dia kata sunat melafazkan niat. Tujuannya untuk menolong hati supaya ada tumpuan pada niat ketika melafazkan takbiratul ihram. Jadi begitulah kita zikir kuat ni. La ilaha illallah, Allah, Allah. Kuat. Telinga kita dengar. Tujuan hati kita bertumpu pada zikrullah. Apa yang kita zikir tadi tu. Kan? Macam Tok Guru saya cakap lah. Dia kata, macam orang nak buat batu jalan apa semua, kan. Dia pasang granite, kena bom letup. Kemudian batu yang dah pecah tu dia buat masuk pula dalam kilang. Masuk dalam kilang, bubuh dalam mesin. Semua bunyi bising, gudung-gudang. Nak hancur, nak pecahkan batu tu. Dia sesuai untuk buat batu jalan ke, nak buat itu ke, buat ini, kan. Begitulah. Tapi bila dah sampai peringkat tu, dia zikir 24 hours. Sebab hati dia dah ingat Allah. Nafas, kan, napas kita tidur pun bernapas. Ni saya tengah bercakap pun menapas keluar masuk. Hati jantung berdegup. Jadi bagi orang dah sampai peringkat nafsu yang atasan ni, mutmainnah, radiyah, mardiyah, jadi dalam pernafasannya ada zikir. Setiap degupan jantungnya berzikir. Sebab dia dah training daripada awal tu. Dia orang dah masuk amarah kat tu. Daripada amarah, lama dia zikir-zikir kuat. Dan dia mengekali zikir khafi. Sampai kepada darjah nafsul mutmainnah tadi, baru dia dapat berkekalan zikir. Tu kena zikir kuat lah. Tapi agak-agak lah, pukul 3 pagi kau mau mokak zikir kuat, jiran nak tidur tak boleh gak, agak-agak lah. Dan sayugianya dihadirkan di dalam hati pada ketika berzikir hu itu akan semata-mata wujud Allah yang mutlak, seolah-olah ia melihat dengan mata hatinya akan Allah Ta'ala yang tiada. Dia melihat Allah seolah-olah. Dia melihat dengan mata hatinya akan Allah Ta'ala seolah-olah. Yang tiada baginya warna, yang Allah tak ada warna. Dan tiada baginya tempat.
dan tiada baginya jisim, ini bentuk, dan tiada baginya misal, ini misal perumpamaan pada suatu yang baharu ini. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut kan maklumat di hujung jari, jadi tuan-tuan boleh rojok di website kan, website Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jabatan Mufti Negeri Sembilan ada membahaslah tentang zikir hu ni. Kan, jadi tuan-tuan boleh tengok apa pendapat-pendapat ulama yang besar-besar. Zikir hu ni ambil daripada mana, susu galurnya, daripada Quran, ayat mana, hadis, boleh tengok. Puas hati kan, boleh tengok. Sebab alhamdulillah, masya-Allah lah kan, bukanlah nak bangga dengan kita ni orang Negeri Sembilan, tapi alhamdulillah lah tengok Jabatan Mufti Negeri Sembilan ni dia terkedepan membicarakan tentang persoalan-persoalan, kemuskilan-kemuskilan yang ramai manusia tak tahu dalam istilah orang-orang sufi. Dan sekarang ni Negeri Sembilan ni memperkasakan ilmu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, kan, ilmu sifat 20. Jadi sebab benda tu kalau takkan macam kita baca ni tadi. Dia kata Allah Ta'ala yang tiada baginya warna, tiada baginya tempat, dan tiada baginya jisim, tiada baginya misal pun. Ini semua akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut landasan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia tak menjisimkan Allah. Dia beriktikad Allah tu tak bertempat. Jadi itu akidah yang sebenar. Akidah yang sebenar. Jadi kita rasa syukur banyaklah di Negeri Sembilan ni. Maknanya banyak program-program yang membuat Jabatan Mufti kan, dia banyak panggil para guru-guru buat program untuk memberi penerangan tentang akidah Asy'ariyah, akidah yang sebenar ni. Dia tak tergelincir. Nak orang sekarang dia tak ngaji Musbah 20. Nak mensyirikkan orang cukup senang. Tak ngaji Sebab 20, tak ngaji akidah yang sebetul, sikit-sikit syirik, sedikit syirik. Kadang benda tu tak jatuh syirik, hanya dosa besar saja. Kan? Sikit khurafat, Dia kadang dia kena mengaji, kan? Bila mengaji faham halus dalam ilmu usuluddin. Jadi kita tak mudah nak mensyirik dan nak mengkafirkan orang. Okey. Dan masuk kitab balik. Cerita pasal tauhid pula sikit lah. Ilmu tauhid. Tak apalah, selang-seli. Dan sayuginya dihadirkan di dalam hati pada ketika berzikir lahu illahu itu. Tiada dia melainkan dia. Mana tak ada dia, bukan Allah tu tak ada. Mana tak ada makhluk ni, tak ada apa, melainkan dia sahaja yang ada. Iaitu tiada yang mawujud, hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang sebenar wujud Allah Ta'ala. Yakni dinafikan segala yang lain daripada Allah Ta'ala itu pada hatimu itu, dan diisbatkan, ditetapkan semata-mata wujud Allah Ta'ala itu. Jadi wujudnya kita ini dipanggil wujud majazi. Bukan kita tak wujud. Siapa menafikan makhluk tak wujud, kalau disilap faham, jadi kafir. Pasal kafir? Sebab dalam Quran sebut manusia, makhluk ni wujud. Jadi menolak kewujudan makhluk ini, jadi kafir. Kerana menafikan Quran. Itu kena mengaji. Jadi maksud yang dikata menafikan wujud manusia dari segi zauqiyah, segi perasaan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi wujud yang ada pada makhluk ni wujud majazi, wujud pinjaman. Wujud Allah Ta'ala tu wujud yang hakiki, wujud yang sebenar. Kan? Jadi kena faham molek-molek jugalah. Nanti kena mengaji kan, kena faham supaya tak terjejas. Ini makhluk tak ada, yang ada hanya Allah. Maksud dia dari segi zauqiyah, perasaan dia dengan Allah, asyik dia dengan Allah, sehingga dia tak melihat lagi adanya makhluk. Kan disebut tadi, hilang di dalam perasaan mata hatinya melihat perbuatan makhluk. Yang dia lihat hanya perbuatan Allah Ta'ala sahaja. Jadi begitulah yang boleh kita kongsi bersama, sedikit sebanyak ala qadar. Mudah-mudahan ada pencerahan. Walaupun saya bukan ahlinya, semata-mata dengan keberkatan Tuan Salam, keberkatan Tuan Guru, guru-guru yang saya dampingi, dan Tuan Guru saya rahimahullah ta'ala, semoga apa yang disampaikan berbetulan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita yakinlah inilah sebahagian cabang ilmu tasawuf
bermanhaj mengikut metod ahli sunnah wal jamaah. Sebab Syekh Abdul Samad Palembang ni ahli sunnah wal jamaah. Jadi begitulah sikit sebanyak. Saya mohon maaf kalau ada salah silap dalam penyampaian, terkasar bahasa, tersentuh mana-mana pihak dan peribadi, dan sekiranya ada kebaikan, ada manfaat, semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua dan kepada para pencinta ilmu yang mengikuti kelas online yang dianjurkan oleh Surau An-Nur ini, yang bersangka baik dengan saya lah, dengan berkat salam, berkat para sahabat, dengan berkat para awliya Allah Rasulullah sirahum, berkat para ulama yang muktabar, ulama yang ikhlas, lebih-lebih lagi dengan keberkatan yang saya kasihi almarhum tuan guru saya, guru-guru yang mendidik saya, dan keberkatan doa ibu bapa kita semua dan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi kita hadiahkanlah Al-Fatihah kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkatan kepada kita sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.